نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Okey, perempuan hari ni di rumah yang ke-13 di mana Tuan Syekh berbicara mengenai suatu perkara dan implikasi. Maksudnya bila kita dapati ada satu simptom penyakit, maka simptom itu menunjukkan kepada adanya satu punca penyakit. Jadi penyelesaian kepada simptom itu adalah pergi kepada punca penyakit, bukan macam majlis bandaran menyelesaikan masalah jalan berlubang. Kan kita di Malaysia ni, jalan kita ni kawasan orang kaya ke orang miskin semua berlubang. Jadi bila kita tanya kenapa jalan kita berlubang, dia kata kami tampal dah. Jadi kami tampal tu dipanggil penyelesaian sementara. Dia tak pergi kepada punca berlubang tu ada air kat bawah. Kat rumah saya tu sebulan sekali orang tampal jalan. Saya pun tak tahu lah jurutera dia bodoh ke cerdik kan. Sebab di bawah jalan tu ada paip pecah. Selesai lah paip tu, ambil paip tu letak jalan lain. Lepas tu turap lah, ini dia turap air kan, lepas tu dia pecah, lepas tu turap, lepas tu dia pecah, lepas tu barulah saya faham yang sebenarnya dia kena selesaikan macam tu sebab nak bagi kontrak kepada kontraktor tertentu. Jadi kalau dia selesaikan air tu, kontraktor dapat projek lah. Tapi yang nanyanya bangsa kereta kita, rel kereta dan sebagainya. Jadi Tuan Syekh mengajar kita bahawa sama lah juga perempuan, kita ni ada penyakit hati. Dan penyakit hati tu ada simptom. Jadi bila puan dapati simptom itu ada pada diri puan, maka puan kena pergi pada puncanya. Jadi kita selesaikan punca tu, maka simptom tu pun berkurang. Itu satu perkara lah ya Tuan Syekh nak sebut pagi ni. Perkara yang kedua perempuan, iaitu satu penyakit dia akan melahirkan penyakit lain. Itu juga ada ya dalam sistem imunisasi tubuh kita ni. Sama ada dia penyakit fizikal ataupun dia penyakit rohani. Jadi seorang itu dia tidak mungkin buat satu dosa kalau dia tidak bermula daripada yang kecil-kecil itu. Dan nampaknya datuk nenek moyang kita pun mengakui teori itu dengan mereka mengatakan siakap senohong gelamo ikan curi, gitu kan. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi mencuri itu dia tak datang sekaligus, dia datang dari beberapa yang lain. Jadi oleh kerana itu jika kita menghadapi masalah, sama ada masalah etika, masalah rohani, masalah sosial, maka ianya dia tidak datang begitu dan penyelesaian bersifat tempelan. Maaflah cerita saya sikit. Masa saya belajar di sekolah tahfiz dulu, sekolah tu prasarananya tak cukup. Jadi biasalah orang yang buka sekolah tu dia buat lebih kurang. Jadi kami yang belajar di situ semua kena kurang. Kena kurang. Air tak bersih. Walaupun mungkin sekolah yang baik ya, saya malam sekolah dalam hutan dekat airnya warna TO je. Jadi bila kena kurang tu, jadi kami pun mengadulah kenapa habis urat koror apa semua. Jadi pihak sekolah bagi ubat cat kaki itu. Sedap juga ada pengalaman sebab urat ni bila garu tu sedap. Enjoy ya.
Lepas dia dah merah tu, kita bubur cat kaki 3, dia memekik. Oh, macam tak pernah ada je. Bagus. Kali pertama ada orang muda, kali pertama dengar. Lepas tu lepas 2 hari dia kering kan, kita kopi sedap tu lah. Lepas tu gagu pula. Apa tu? Cap kaki 3? Air ke makan? Botol. Nampak benar muda lagi ya. Yang gelap-gelap tu mesti tua-tua dah kan. Jadi puncanya bukanlah kita diteruk sangat, tapi persekitaran tu tadi. Selepas 20 tahun sekolah tu dah elok, dah tak ada kurang habis. Jadi kurang itu tidak berpunca dari budak tu, dia berpunca dari sekolah prasarananya, tak elok kan. Buktinya saya juga dah tak ada kurang lah, dah jadi Profesor Madya, pakai deto lah, okey. Jadi maksudnya bapak, kadang-kadang kita menyelesaikan masalah tidak dari puncanya, kita tempe-tempe. Jadi itu yang masalah, kita bertumpuk-tumpuk, datang. Jadi yang menjadikan masalah kita itu kronik adalah tadilah, pertama tidak menyelesaikan masalah pada punca asal, dan yang kedua dengan sebab kita bertangguh-tangguh tu dia berjangkit, bertambah. Jadi itu teori lah ya yang orang tasawuf guna. Begitu juga nampaknya teori itu bukan orang tasawuf saja guna, doktor pun guna dan sebagainya lah. Jadi apabila berkait dengan manusia, maka kita fahamlah teori itu diguna pakai, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa-apa bidang sekalipun. Tidak ada suatu perkara yang datang terus besar. Dia datang sikit, kemudian dia mengembang sampailah kepada kronik tadi. Okey, bila tuan-tuan dah faham dia punya asas teorinya, mari kita tengok hikmah kita hari ini, hikmah yang ke-13 ya. Di mana Tuan Syekh menyebut 4 perkara, yang mana 4 perkara ini dia saling berkait ya. Okey, pertama ialah hati gelap. Itu dia punya masalah. Jadi hati gelap ini dia mesti ada punca, kan? Kata Tuan Syekh ialah banyak gambaran dunia. Jadi hati ni apabila dia gelap, maksudnya dia tidak bersinar. Jadi yang masalah sebenarnya ialah hati tadilah. Jangan apa kata mana ada hati putih, tak, memanglah gelap di sini tu maksudnya tidak bersinar. Dan nanti saya uranglah. Jadi puncanya ialah kerana banyak gambaran dunia. Jadi dunia tu dia tak boleh masuk dalam tubuh kita, tak ada kereta mampu. Yang masuk tu ialah gambaran. Gambaran tu macam apa ya? Macam stand tu kan. Kita tampal jadi dia penuh. Okey, apabila hati tadi gelap, puncanya banyak gambaran dunia, maka hati yang gelap ini akan mengakibatkan perkara lain pula, kan? Dia adalah mengakibatkan kesannya. Jadi kata Tuan Syekh, dia adalah mengakibatkan, akibatnya ialah kelesuan bukan kelesuan. Puncanya ialah kelesuan ini akan mengakibatkan perkara lain pula.
dia disebabkan oleh tidak mampu kekal bersama Allah, mengakibatkan okey ya puan-puan. Itulah lebih kurang bicara pagi. Jadi kata Tuan Syekh, apabila kita dengar orang zaman dulu mereka bercerita mengenai mereka beribadat, kadang-kadang kita rasa kan kita rasa macam cerita dongeng. Ada orang sembahyang subuh dengan wuduk isyak selama 20 tahun. Kan kita tadi, kan dia macam dongeng. Sedangkan benda tu betul. Tapi kenapa dia jadi dongeng? Kerana perkara itu mustahil berlaku pada kita. Maka sebab itu, bila tuan-tuan dengar ustaz-ustaz cerita orang zaman dulu, orang beribadah, orang sedekah apa benda, cerita kali. Dalam hatilah kita tak katakan dia mengaruh. Sebab apa? Sebabnya benda itu bukan mengaruh pun, tapi kita ada tekanan seolah-olah kita tak boleh nak imajinasi bahawa benda itu betul lah. Kan? Macam kita cerita kat anak kita, ayah tak layak hari ni, kamu pergilah sekolah. Sekolah kat rumah kita tu hanya 800 meter je. Anak kita kata, pergi sekolah, jalan kaki. Dia jeleng kat kita, jalan kaki 800 meter. Kita duduk 18 kilometer. 18 kilometer jalan kaki tu. Okey je. 8 kilometer. Jadi bermaksud cerita-cerita lama tu dia jadi dongeng. Sebenarnya cerita tu tak dongeng pun, betul pun. Jadi sebab itu apabila kita rasa apa yang orang lain buat tu dia adalah mustahil, maka Tuan Syekh kata mari kita tengok kita. Jadi bila kita tengok kita, sebenarnya tak ada apa mustahil pun. Jadi disebabkan oleh beberapa perkara tadi, menjadikan perkara tadi lama-lama kan. Pada abad yang lepas, seorang perempuan yang tak pandai memasak adalah satu aib. Kan? Aib kalau perempuan tu tak pandai memasak. Lama sekarang, kalau perempuan itu tak pandai order Grab, dia aib. Kan? Dia boleh masak, dia lebih syurgawi. Sebab syurgawi tu nak je dapat. Lepas tu bayar pakai akaun mak. Mak tak ada duit, minta ngayah. Anak-anak kita sekarang gaji 3,000 tak nak kahwin, tak cukup. Betul kan? Kita dulu gaji 1,200 tu lenyar dah kahwin. Jadi sebab apa? Sebab dulu kita masak, mereka Grab. Macam itulah. Jadi bagi anak kita sekarang, kita cerita ibu dulu masak, dia kata kan dia kata dia tak percaya mak dia tu pandai masak. Sedangkan jarak anak kita dengan kita tak adalah jauh sangat, senggang 20 tahun gitu. Tapi perkara yang ada di abad yang lepas, abad 20, dianggap mustahil. Dan kita alhamdulillah lah sempat hidup abad 20 dan abad 21. Jadi kita boleh melihat selang gitu, ya, senggang gitu. Jadi Tuan Syekh pun kata benda yang sama. Kata dia kadang-kadang kita merasakan kenapa kita baca Quran payah faham. Bila ustaz hurai bab tadabbur, kita kata, ya Allah, kenapa berbeli-beli dia?
Kenapa? Kita hanya macam tu. Bila saya mengajar tak pelajar saya kata cuba kamu fokus pada teks Al-Quran tu, kamu akan nampak. Jadi saya bagilah tugasan, dia balik, dia kata tak nampak. Dia mesti ada benda yang menghalang dia tadi. Jadi benda itu ataupun senario itu kita panggil dia hatinya gelap. Hatinya gelap. Jadi itu satu simptom lah kepada penyakit hati. Hati dia gelap. Okey, apabila hati gelap tadi, maka kita kena gambarkan dulu hati itu macam mana ya? Yang kita sebut al-qalb, gelap ya. Al-qalb tadi, hati tadi. Kebanyakan para ulama sufi mengatakan hati itu dia seperti mangkuk kaca. Dia macam mangkuk tu. Mangkuk tu kan dia bulat gitu. Dan dia adalah kaca. Jadi bila digambarkan hati seperti mangkuk itu, maka boleh difahami daripada kenyataan itu 3 perkara. Pertama, hati itu dia menampung sesuatu. Dia mengandung sesuatu. Di dalamnya ada sesuatu. Itu satulah bila kita sebut dia mangkuk. Yang kedua, oleh kerana dia kaca, maka sesuatu yang ada dalam mangkuk tadi dia akan memantul. Jika yang masuk ke dalam mangkuk itu cahaya, maka dia akan pantullah cahaya. Jika yang masuk itu gelap, maka dia akan jadi kelam. Sebab dia gelap tadi. Itu nombor 2. Nombor 3, kadang-kadang yang ada dalam mangkuk itu cahaya dah, tapi cerminnya kena cover. Cermin bertopok-topok benda duduk dekat cermin mangkuk tu, maka mangkuk tu tak boleh memantul lah. Sebenarnya dia telah berfungsi, pemantulan itu sudah berfungsi, tapi dia kena cover dengan benda lain. Jadi dia kelihatan tidak memantul. Itu 3 lah. Jadi maka sebab itu kita lihat dalam Al-Quran, Quran ada menggambarkan hati itu ialah cermin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin. Surah An-Nur. Kan surah An-Nur. Jadi surah An-Nur menggambarkan hati manusia itu dia seperti lampu gaslit. Takkan kau tak tahu tu macam lagu Amerika tentang berapa. Kita semua tahu lampu gaslit tu kan. Lampu gaslit dia ada sumbu dia tu kan, terkumpul pam. Kalau cermin lampu gaslit kita bubuh warna biru, dia akan jadi biru lah. Kalau bubuh hijau lah. Kalau biarkan plain putih tu, maka dia putih lah. Kan? Jadi dia merujuk kepada apa yang melekat pada cermin tu. Apa yang melekat pada cermin lampu gaslit tadi. Jadi sekarang apabila kita bercakap pasal yang duduk dalam mangkuk tadi, jadi kita ada 2 elemen yang duduk dalam mangkuk. Pertama, iman. Kan? Yang kedua, dosa. Jadi iman ini datangnya dari ilahi. Sifatnya bercahaya. Dosa itu datang dari syahwat ataupun hawa. Sifatnya ialah gelap. Jadi puan, 2 benda ini bila berada dalam hati menghasilkan 3 nisbah. Benda tadi dia menghasilkan 3 nisbah. Jika dosa itu lebih banyak daripada nisbah iman tadi, maka kita panggil dia ammarah
bisu. Nisbah kelam, nisbah gelap itu, nisbah dosa tadi lebih banyak. Dan kau janganlah tanya nisbah tu berapa, Ustaz 70, 30. Tak kisahlah, yang pentingnya yang kelam itu lebih banyak daripada cahaya, maka hati orang tu akan bersifat sentiasa suruh kita buat dosa. Kalau nisbah cahaya dengan kelam itu sama banyak, kan? Maka itu yang menjadikan kita sekejap baik, sekejap nakal. Yang dia panggil apa ya, lawam, kan? Lawam. Jika nisbah cahaya itu lebih banyak daripada dosa itu, maka dia dipanggil mutmainnah. Jadi nama-nama yang ustaz-ustaz mengajar puan-puan sebut, ada jiwa mutmainnah, ada jiwa lawamah, ada jiwa ammarah, itu kan, dia sebenarnya merujuk kepada nisbah keberadaan cahaya ataupun kekelaman tadi dalam hati kita. Jadi jika kita mahu hati kita tadi membentuk kita sebagai orang yang mutmainnah, maka kita kena masukkanlah cahaya ilahi tadi ke dalam hati sebanyak mungkin. Kan? Kena masuk kan? Yang nanti ini teori je dulu, mungkin kau akan tanya, macam mana nak masukkan. Itu kelas lain lah pula macam mana sekarang nak sebutnya. Untuk mencapai apa yang disebut mutmainnah itu, kita kena masukkan. Kenapa saya sebut masukkan? Dan saya sengaja ya, bukan kerana kita kena termasukkan, tak. Masukkan maksudnya kita kena usaha memasukkan. Dia tak ada kita kata duduk, apa tak masuk? Mana boleh? Dia kena masuk kan? Kalau tunggu saya tak sampai sembuh lagi, itu awak yang tak nak masukkan dan cuba mengambil hitamkan orang lain. Jadi cahaya itu kena masukkan. Jadi bila puan sudah masukkan, maka dalam kuliah kita pagi ini, kita percaya kepada proses pemasukan iman di dalam hati supaya kita jadi mutmainnah. Namun sebelum itu, bekas itu kena dicuci dulu. Kan? Bekas tu yang kita nak masukkan. Sebab cahaya yang datang tu dia suci. Kan? Dia penggeli macam puan-puan. Puan-puan kan kalau pergi nak terbegok dah sampai kat stesen minyak, tertelan balik. Betul kan? Sebab jijik. Betul tak? Jadi macam tu lah. Cahaya tu suci. Kau puan-puan rembak aja. Jarang orang perempuan macam tu. Sebab isteri saya sampai Petronas. Kali ini Petronas je dia begok. Tempat lain tak jadi. Balik di rumah. Sebab dia penggeli tu kan. Jadi geli tu mengatasi yang nak keluar tu. Lepas tu sepanjang perjalanan tu masak. Kan? Jadi apa maksud? Benda tu suci. Cahaya ilahi tu suci. Jadi dia tak boleh masuk. Walaupun puan cuba nak tekan dia masuk, takkan dia nak duduk tempat kotor tu. Jadi sebelum kita masukkan cahaya itu, kita kena cucilah dulu. Kita kena cucikan dulu. Okey, apa yang menjadikan bekas tu kotor? Kan apa yang menjadikan bekas tu kotor? Jadi hati kita ni dia sama dengan apa-apa objek yang ada dalam hidup seharian kita, puan. Kan puan ada apa panggil cerik air itu kan, mungkin sekarang tak pakai lah, tapi saya tak suka air dalam kowi sebab dia tak panas sangat. Saya kalau minum teh, saya mahu yang mendidih itu. Jadi saya masih kolot lah pakai panaskan air dalam kendi dekat lampu. Orang kata kolot lah, letak lah, yang penting sedap betul ya, gitu. Jadi ada orang muda dia dah pakai kowi itu. Jadi dulu kalau kita pakai cerik tu ataupun kendi tu, yang kita masukkan air dalam kendi tu air bersih. Tapi kenapa lama-lama dia ada kagak apa, whatever nama nak kata kagak tu terus benar sampai kita minum kagak. Tapi dipanggil peninggalan air itu yang duduk kan, kesan dia tu.
Kalau kita bubur separuh, dia berbakar separuh, ya kan? Jadi itu menunjukkan kepada kita ialah teori masa. Maksudnya lama itu kan satu makna kepada tempoh yang panjang. Lama dengan sesuatu akan meninggalkan kesan. Lama. Jadi bila sesuatu benda itu dia duduk dengan kita lama, tu kan, maka dia akan meninggalkan kesan. Jadi sebab itu puan, dalam hubungan sesama manusia ni kan puan, kalau kita ada kepentingan dengan seseorang, maka kita manipulate kepentingan itu menggunakan lama. Menggunakan lama. Misalnya saya nak manipulate puan, right? Saya nak manipulate puan, maka saya dah tahu teori lama, right? Jadi saya tak akan manipulate puan dalam masa sehari dua, sebab dia tak boleh pakai lama. Saya duduk baik dengan puan 20 tahun, kan? Pada lama tu pun saya tipu puan, sebab puan takkan nak tahu lama dah ustaz dengan kita, betul kan? Dan itu saya setan. Oh, contohlah. Saya ngaku contohnya begitu. Sebab lama itu dia ada kesan. Maka sebab itu kita tak boleh biarkan musuh kita tu lama. Contohnya Hindu, dia letak je Tuhan dia cik tepi pokok, kan? Kita kena disepak je. Sebab bila dah lama, dia akan guna lama. Sudah 7 tahun Tuhan saya ada mati dah. Bolehlah dia buat kuih dia. Dia tahu pun, tapi dia menggunakan alasan lama. Tak kisahlah Cina. Maksudnya orang lain lama dah tahu. Kau nak mati baru tahu teori ni. Saya tanya lah. Lama. Betul kalau orang nak tumpang duduk dalam tanah kita kan, lebih baik bagi duit, dia cari rumah sewa. Sebab bila dia duduk walaupun sikit, tapi dia biarkan lama. Nanti bila kita nak halau dia, kita pula kena bagi duit kat dia tu sebab dia ke mahkamah. Saya dah lama. Lama lah. Ya, lama tu. Masih ada nilai. Ya. Sebab tu kalau bini kita kahwin bukan dia nak kat kita pun jangan cegah. Biarlah berpisah pun, yang penting lama, lepas lama. Jadi buat lama tu bahaya buat. Lama tu dia bahaya. Begitu juga kalau pegawai kerajaan duduk di satu tempat lama, mula nak nakal lah. Mula nak nakal, sama ada nakal tu malas ataupun salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi lama tu tak baik tuan. Jadi dia membentuk satu benda. Jadi bila kita perhati orang-orang lain, dia guna kebaikan kita ni, mereka buat satu benda yang boleh mereka claim balik dengan kita. Apa yang berlaku di Raut? Apa alasan paling utama? Lama dah tanah bersakit. Lama juga, betul kan? Ayat sama je. Lawyer tu pun tak tahu kat mana tempat tu. Ya, tak kisahlah. Yang alasan lain tu kita cerita lah lain. Yalah. Sebab tu kalau saya jadi peguam, Orang tak jadi tahu. peguam orang jahat lah. Sebab cepat kaya. Jadi ada benda yang boleh dimanipulit. Salah satunya ialah lama. Lama. Jadi kalau misalnya isteri saya tak nak kat saya tak akan ceraikan dia supaya tempoh perkahwinan tu lama. Jadi bila pergi ke mahkamah, dia nak claim, dia monopos dah. Saya pun dah tua. Saya nak cerai lama dah hidup. Tak dia kata pun nak sabar, betul kan? Tapi saya setan. Saya tahu lah nak nanya kat dia. Saya tak buat lah. Dia maksudnya bila kita nak kenakan orang, salah satu cara, jangan buat cepat. Bagi orang percaya, lepas tu kita tikam lah belakang dia. Oh, ya. Sebab tu orang perempuan muda dia suka lelaki tua sebab ramah.
Jadi apa yang saya nak sebutnya lama lah. Okay, kita balik pada konteks kita. Jadi hubungan kita dengan dunia ni lama. Kalau puan umur 70 tahun dia berhubung dengan dia. Kan? Jadi bila dia 70 tahun tu kan puan, dia bertambah-tambah gambaran dunia. Gambaran kereta, gambaran rumah, gambaran birthday, gambaran pergi peli, gambaran big cendawan, big cengkih, penuh keliling tu. Jadi bila dia dah banyak bertumpuk-tumpuk tu, maka agama kata kalau nak suruh hati kau bersinar, kau kena kikis buah. Itu yang jadi kita bila tua di kampung kita adalah kolektor. Sebabnya bila lama dia akan keluar nama satu lagi, sayang. Yang buat dia simpan sampah kat rumah tu, sayang baju. Pasal pakai. Oh, sayang kasut, sayang tu. Orang lelaki tu dengan handphone lama pun simpan, payah, tak pakai. Alasannya sayang lah. Semuanya tak make sense berlaku. Tak perlu pun sampah je berlaku. Kita yang menternak ular masuk situ. Ialah sebab bila kita simpan barang, tikus datang. Bila tikus datang, ular pun datang. Lepas tu kita ambil bomba tangkap ular. Ular kata, kau takut benar perangkat aku lah. Cuba kita bersihkan rumah kita. Sebenarnya rumah kita tak pernah mengecil, tapi kita banyak simpan sampah. Kita berasa rumah kita makin kecil. Semua. Alasannya lama, sayang. Tak ada kenal, tak ada masa nak tengok buku apa tulis baru kita baca-baca. Tak ada masanya buat balik hidup tu je. Jadi puan kena buang lah benda tu. Sebab bila puan tak buang, dia apa-apa. Dia macam mana puan nak nampak Allah? Benda tu tak apa-apa. Kena buang. Memang berat puan, tapi belajarlah buang. Ya, sentimental value bukan apa itu. Puan pakai orang gelok baju agogo tu. Pakai lah puan. Kan ada seorang Tasri dia sakit. Dia kata, Ustaz saya nak buat apa? Saya kata, Tasri, saya sempatlah kelibat masuk rumah dia tu. Ada almari panjang. Ada lebih kurang 200 helai suit. Berapa panggil baju kuk tu. Kata Tasri nak mudah mucak dah mati. No Ustaz, bagi ke saya berlaku lah mati. Nak kata, tu apa dia tak makan dah, sakit nak mati dah. Baik kau sering sedekah pasal hidup. Dia pun duk mikir mahal Ustaz. Dia mahal dia nak mati. Sabarkan. Tipu itu setan dia tu. Anak pakai sabarkan. Anak dia tis lain. Jadi sementara ada orang lain yang memerlukan, baik bagi sebab dia boleh buat. Akhir sekali sebelum dia meninggal, dia panggil, dia kata, Ustaz ambil lah, tapi saya sayang Ustaz. Lepas. Ya Ustaz, lepas. Saya ambil semua kasut-kasut dia 42 pasang, ambil bagi kat nak murid saya semua. Apa bolehlah pahala ke dia? Saya nak makan tak puas sebab tasri tu kecil. Tak apalah, yang pentingnya ada orang makan dan dia beri masa dia hidup. Betul kan? Bukan kita tak bunuh. Kenapa? Tak kena buat. Sebab benda tu benda tak pakai. Kalau kita minta satu benda yang kita perlu tu, payahlah sikit. Memang tak pakai. Saya ada lapan komputer. Saya kira, aku guna satu. Dah satu komputer makin lama makin tak boleh pakai sebab app dia makin tu. Sekarang dah boleh pakai hard disk dah. Dia berat tu bagi nak ambil nak ambil. Oh, tak nampak baru. Ambil biji jauh dah. Ya, pasal lama okey. Sebab kita hanya pakai satu je ataupun dua. Tapi masa beli tu sebab kita ada duit puas sebenarnya. Yang macam tak guna-guna. Jadi sebab itu puan-puan, benda tu dia lama, dia melekat, hati kita pun sayang. Jadi kalau puan kata puan nak dapat merasainya, puan kena cungkil puan lah. Kan kalau puan pergi kedai makan tu, bila mangkuk sup tu dia guna lama sangat, dia jadi pecah satu hari jadi macam
Ibu tu bukan yang dia ada macam kotor tu. Betul kan? Bila kita tanya dia, kenapa tak basuh? Basuh dah. Tapi dengan sabun tak cukup, dia kena rendam telur. Kan itu tak sampai 10 tahun, baru 2 tahun je kelorok dah. Jadi yang buat simpan 60 tahun, dia bukan kelorok dah, kena api tu. Jadi kata Tuan Syekh, selagi kau tak buang benda tu, maka makuk hati tu dia pudar. Jadi tak payah dia marah kat siapa-siapa lah. Dan kamu tak bersedia untuk buat benda tu. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, bila hati kita gelap dan kita dah faham hati kita tu seperti mangkuk kaca, di dalamnya ada 2 benda. Jadi 2 benda itulah yang membentuk yang disebut lawamah, amarah ataupun mutmainnah. Jadi sekarang mungkin nisbah benda yang ada dalam mangkuk kita tu dosa. Tak apalah, sekarang kita dah nak taubat, kita nak bersihkan hati kita tu, maka kita nak bawa masuk iman tadi. Jadi oleh kerana iman itu dia berbentuk cahaya dan ianya suci, maka kena bersihkan mangkuk tu lah dulu. Jadi untuk membersihkan mangkuk, puan-puan tak boleh keluarkan dunia. Nak keluar dunia macam mana kalau kita duduk dalam dunia? Keluarkan gambaran tadi, gambaran dunia. Dan kita pun juga tahu kan teori 18, 40, 60. Macam dia dengar Ustaz pun ajar. Dia ada satu teori 18, 40, 60. Nombor. Masa kita umur 18, kita hidup untuk orang. Kita beli baju supaya orang kata, kita pakai tudung supaya orang kata, kita belikan dia orang kata, semua orang lah. Jadi kita penat masa umur 18 tu sebab nak suruh orang tengok. Bila kita umur 40 baru kita sedar hanya beberapa orang je tengok. Sedangkan kita penat lama lah. Hutang lah kerja untuk orang tengok. Bila umur 40 tu baru cerdik sikit, kita akan ada 2-3 orang je tengok. Mungkin dia suami, mungkin bila kita umur 60 baru kita sedar tak ada seorang. Maka sebab itu bila dah 60 kita bertelan satu obat dan dia lagi tak. Enggak. Lepas tu baju puan-puan baju sama setiap kali saya datang sampai. Sebab pada dekat lantak kau. Kan bila lantak kau tu kita hanya fikir apa yang dulu masa umur 18 pun kan pakai heel. Tak pecah-pecah pun pakai tak sebab orang kan. Bukan sebab buat. Sekarang bila puan-puan nak semua pakai tak ada heel. Sebab selesa. Kalau tahu masa umur 18 lah dia buat macam tu dah. Tapi dah. Jadi takkanlah kita umur 60 pun kita masih nak ambil kira orang lantak kau. Kita ambil apa benda yang perlu kita buat kepada usia kita. Kita kena perlu buat apa? Jadi untuk membuatkan benda tadi dan kita pun penat nak rumah-rumah macam tu baby barang banyak, buanglah. Buang tu janganlah campur kat tu siapa, maksudnya fungsikan dia. Nak buat apa? Di sini saya selalu beli Akora, apa-apa tu macam-macam macam perempuan. Perempuan sempatlah juga merewak bila kenduri. Sekarang semua kata. Jadi beli buat Akora, apa-apa. Makanlah. Jadi tak payah saya kata bawa katil tu banyak. Ambil buat keluar, makan. Kalau bukan makan sahur pun ambil apa-apa. Makanlah. Duduk makan kat pinggir sabun dayah je. Sebab bila kita makan pinggan mahal, dia sendiri jadi makan sikit. Okeylah. Sebab tengok pinggan tu mahal tu. Macam kan? Sebab saya di rumah orang kaya semua makan sikit. Dan tengok pinggan dia mahal. Jadi kalau kita makan pinggan murah tu, orang makan banyak pun. Jadi oleh kerana itu, kita tak perlu dah berfikir macam dulu. Dulu kita mungkin ada pinggan kerana nak merewak, besar datang, nak makan ramai-ramai.
Aduh, sekarang besar datang jom pergi hotel. Mama tak masuk dah. Pergi restoran. Mana ada masuk macam dulu. Itu mak kita buat. Bukan kita. Jadi bila bukan kita, buat apa sifat siapa tu? Sementara masih ada orang nak guna, kita bagilah. Tapi kalau masih guna tu okeylah kalau puan guna. Baju puan tahu puan pakai baju apa? Baju yang semuanya ada getok sebab melembab. Betul kan? Jadi yang mana ada guru apa benda yang ketat tu bagilah. Sementara ada lagi orang guru yang boleh pakai. Tudung ada trend. Betul kan? Ada trend. Jadi trend lama sementara ada lagi orang miskin boleh pakai bagi jelah kat dia. Takut nanti bila dah sampainya orang miskin pun tak pakai dah tudung tu. Macam mana? Okeylah. Jadi bila puan buang tu, saya tak suruh puan buang apa yang puan perlu, buang apa tak perlu. Bila puan buang tu, semua pun sudah mula terbiasa buang. Terbiasa. Saya pun sama juga dengan puan, masa nak buang dulu. Tapi dah beri lama-lama tu, okeylah. Sebab bila kita tak beri macam tu, kita tak boleh buatlah gambaran dunia tu. Tapi jangan puan beri sekaligus, buat deklarasi semua harta saya puan nanti gila pula. Nanti sikit-sikit lah puan, tengok sikit-sikit. Jadi bila puan tengok tu, kalau puan mati masa tengok, paling kurang kita buat perakuan, dia mati sedang tengok. Okeylah kan? Tapi bila puan tak jadi sebab itu buang gambaran dunia. Dia tak kata buang dunia. Nak buang macam mana? Kita hidup di dunia, kita kena makan. Misalnya duit puan, duit ini dia kena education. Kita tanya pakai ekonomi, kita perlu berapa bila umur sekian. Dan kita pun sudah buat adjustment kan. Aku banyak ni makan, katalah aku perlu atas 300 orang 2,000. Jadi bila puan ada 5,000, bermaksud puan tak perlu dah tu 3 tu. Lepas tu 3 tu tengoklah allocate untuk anak, allocate emergency. Ada lagi lebih 500. Tak payahlah tukar kereta. Bagilah saya 500. Jangan bagi semua. Nanti main minta kat saya tak ada PT juga. Jangan lebih itu. Ya lebih. Puan, bila kita dah tua, kita tak perlu saving dah. Kita akan guna saving untuk hari tua. Ada orang tua-tua pun saving lagi. Kita kata saving bila? Bila. Ada simpanan yang diallocate banyak ni. Masa ada lebih, tu berilah yang lebih. Saya tak suruh beri yang kena simpan tu. Lebihan tu. Ini orang tak lebihan pun dia simpan yang tu. Nak guna bila? Nak guna bila? Kadang-kadang sanggup makan nasi lemak 50 sen lagi kadang nak saving. Makanlah yang harga nasi lemak ada baik sikit. Bila kita cakap ubat ni kerajaan beri percuma, orang ambil yang ni lah. Kau ni lah bagus. Kalau duit ada simpan lah dulu. Lah simpan apa? Dia mati balik. Bodoh lah. Jadi ada orang biasa nak nyimpan je sebab dia belajar simpan 40 tahun. Gunalah puan. Guna. Patut ubat tu baik. Makanlah ubat yang baik. Tak payahlah ambil ubat kerajaan harga 10 sen putih tu. Sungguh puan. Dulu saya dapat ubat kerajaan kecil manis tu kan. Saya kata rosok buah pinggan aku je. Ada ubat kecil manis yang mahal. Mahal lah sebiji RM3.50. Tapi kecil dia makan. Okey lah. Buat apa saya simpan duit banyak-banyak? Kalau saya mati, isteri saya boleh dia kahwin dengan ex-boyfriend dia tanya. Dan saya guna. Tapi adalah allocate untuk dia. Allocate tu adalah. Selebih dari allocation tu, lah. Aku guna. Maksudnya begitu. Jadi bila sebut buang tu, buat jangan ambil kapok. Jangan. Buat sikit-sikit. Buang kan. Jadi bila puan dah buat benda tu, maka puan akan dapati daripada puan tak nampak langsung, puan sudah mula nampak, cuma tak boleh duduk lama. Dia panas punggung. Kan? Tidak mampu kekal bersama. Dia bukan tak, dulu tak nampak lah. Sekarang dah mula buang tu, okey lah. Cuma sikit-sikit. Betul. Tak ada lah. Dia orang Kelantan panggil panas punggung. Pakai apa dia bahasa Melayu? Sama juga. Sama tu mesti orang Kelantan.
Anak benih dia tak boleh duduk lama. Apa dia? Tak duduk diam. Tak duduk diam tu budak hypo. Dia tak boleh duduk lama. Pakcik kemana sepertinya. Tapi nama tak tahu. Nama keadaan tu. Kita tahu pakar saya je lah. Kita tak boleh duduk lama. Duduk masjid, nak balik, tak nak balik. Tak boleh duduk lama. Resah. Mungkin dia resah lah. Jadi pentingnya dia tak boleh duduk lama. Orang mengaji boleh mengaji sampai 3 jam, dia 45 minit pun nak balik tak boleh duduk. Jadi dia tak boleh duduk lama. Kan dia tak tenang duduk dalam masjid. Tapi orang ni biasanya dia sudah melepasi tadilah. Maaf saya kat sini dulu. Dia hati dia gelap, dia akan pergi pada lesu dulu. Kan kelesuan terhadap Allah. Kelesuan tu maksudnya tidak begitu aktif bila sebut Allah. Kan? Misalnya bila suruh bangun sahur tu sahur pula rasa lesu gitu. Bila faktor usia tu tak apa kita boleh nilai. Masalahnya bukan faktor usia, faktor lain. Jadi bila wujudnya kelesuan terhadap Allah, maka puncanya ialah terlalu banyak misbah sedap. Sedap. Makin banyak puan meletakkan sedap pada setiap aktiviti puan, implikasinya dia menjadikan puan lesu. Sedap ni dia macam air batu lah. Air batu. Batu tu kan sedap. Tapi lepas minum air batu, lesu kan nak semuanya terawih. Kan? Tapi kalau puan minum teh masa buka puasa, mesti puan minum satu cawan. Makan dia rasa kagak. Tapi cuba minum 2 jam air batu. Sebabnya sedap tu lah. Sedap. Bila puan pergi hospital, kenapa puan cepat sihat? Segera sembuh. Sebab tak sedap. Ya. Maksudnya sedap tu puan kena kurangkannya sedikit demi sedikit. Makin kurang sedap. Sebab nak duduk dengan Allah tu nafsu tak suka. Yang nafsu tu suka pada sedap. Bila puan banyak meletakkan nisbah sedap, maka puan akan ikut nafsu. Nafsu tu suka. Jadi untuk mengatasi ataupun mengurangkan nisbah sedap, ada 3 pendekatan lah. Nak kurang tu. Puan jangan pakai yang ketiga tu, dia ekstrim sangat. Nanti puan gila, saya tak tanggungjawab Tapi sekali-sekala bolehlah buat yang ekstrim tu sekali-sekala. Saya sendiri pun tidak sentiasa guna yang ekstrim tu. Saya selalu guna yang pertama dengan yang kedua. Yang pertamanya ialah kita menggunakan pendekatan, iaitu kita tanya nafsu dulu muna apa. Kan? Muna apa, tanya dia. Cuma tanya tu dalam hati lah, nanti isteri ingat dah lain pula. Sebab orang Melayu kan dia panggil Pak Ujung saya nafsu tu, kita panggil su. Kamu dia kata su mana pula. Betul lah PA saya dulu su. Dah Kelantan, Kandung, dah tu balok dengan PA saya tu gitu lah. Jadi jangan panggil su tu, maksudnya conversation itu kita dengan nafsu kita tu secara senyap lah. Tanya dia nak tak tunjuk sebagai su. Okay, apa puasa. Dia pun macam AI tu senarai sebelah dulu. Martabak Singapura, martabak gajah, bla. Kita pun ya. Lepas tu bila kita buat suku ataupun separuh. Jangan buat semua. Maka di situ kita dah mula berani kata no. Jadi dah kuranglah tu nisbah sedap tu. Kan? Dia kuranglah nisbah sedap tu. Jadi objektif kita nak mengurangkan nisbah tu, dia buat jangan buang. Dibuangkan buat duk merajuk. Tak mahu lagi tu, enjoy lah hidup ni. Tapi jangan banyak sangat sedap. Apa dia? Ikutlah.
Praktisnya puan faham sendirilah, puan bijak-bijak tu, tapi maksudnya nisbah sedap tu. Kalau tidur misalnya kan, tanya sudah tidur berapa lama? Oh, dia kata pagi tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, lepas maghrib tidur, lepas isya baru tak tidur. Kita makan colek dia, kan gitu kan? Dia sebut semua benda tu, kita mendengar lah. Dia punya cadangan tu tak dengar kan, nampak tidak demokratik lagi dengar. Lepas subuh kita tak pergi, kita mari tu. Mesti dia kata, tadi dia lah. Sekarang kita mari nak mati tu. Tapi masa lepas subuh tak ada sedap subuh tidur. Tak tahu gila apa bulan puasa, sedap subuh tidur. Tak ada letih lah, mana dia sudah sahur letih pun. Tapi nafsu tu dia. Sedap kan? Kita pun. Jadi kita bukan tak tidur. Adalah tidur munasabah kalau kita tidur lepas subuh. Kan? Maksudnya ikut jugalah. Tapi nisbahnya dah kurang lah. Saya tak kata jangan tak buat langsung, tapi kurangkan sikit nisbah tu. Sebab makin banyak nisbah sedap, makin lesu puan dengan Allah. Tak cek cuba tengok orang mentak darah masa buka puasa. Jadi apa dia semaya terawih? Mulalah dia marah ketuk bila cepat azan lah, macam-macam dia orang dia marah nak cover dia lesu. Hujannya ialah awak ambil banyak sangat nisbah sedap tu. Tapi kalau awak ambil sikit, kurang lah. Itu yang saya masuk ke anak murid tu, sebab bila buka puasa dengan dia kan, ramai-ramai tu. Memang benda tu sedap, tapi dah berebut sikit tu. Cuma taklah tiap-tiap hari macam tu, sebab sakit jiwa pula, nafsu memberontak kan dia, pada buka puasa di rumah, lepas tu pusing mari. Jadi bermaksud step pertama mengurangkan nisbah dulu. Nisbah tu kalau sebelum pada bilang kita takkan buat apa benda melainkan dia sedap. Itu falsafah tak betul. Jadi kita akan kata kita akan buat sesuatu asalkan baik, walaupun di sana ada sedikit sedap. Okey lah. Jadi jangan tinggal sedap itu. Puan pakai tudung. Okey, dia pun nak pakai tudung yang menjadikan puan cantik. Tapi bila dah cantik, puan pergi bubuk lagi lilong apa benda lah. Itu nisbah tu banyak malah kan. Misalnya puan gaya nak pakai tudung Khadijah sebab dia selesa, itu okey. Tapi ada orang tak cukup pergi bubuk bunga matahari lah kat atas ni. Kalau jahit tekak tu okey lah. Ini yang betul, yang letup. Saya pernah dengar ada seorang datin dekat Ampang tu penuh bunga kat lekung dia. Ada tak kisahlah, maksudnya nisbah sedap dia terlalu banyak lah. Tapi janganlah puan duk pakai telekung pusam yang 2,5 pasang 100 tu. Malu kau kereta juga pakai BMW telekung 20 riyal. Pakailah, tapi dia pakai nisbahnya tidak melampau. Sikit-sikit, okey lah. Sebab apa? Sebab kaedahnya banyak nisbah sedap, dia akan mendatangkan kelesuan terhadap Tuhan. Dia mengakibatkan benda itu. Puan bertanyalah siapa-siapa. Kalau orang tanya kenapa lah saya penat sangat nak tarawih, dia tanya dia, minum gapo puasa tu? Kalau minum air tuak je sejak je. Jom. Kan? Sejak je. 1 jam je. Kalau boleh 3 jam. Saya dah tobat dah banyak sangat 3 1. Tak. Pak minum langsung lagi bang. Minum teh panas dengan air puasa. Kenapa je? Dan bukan orang sufi kata macam tu. Doktor pun kata macam tu. Sebab kita punya sel darah kita macam ni kita bersimbah air batu tu. Tapi memanglah sedap lah. Jadi bermaksud sekarang kalau puan berumur, puan lesu, maka puan punya puncanya adalah nisbah sedap terlalu besar. Kan? Okey, bila puan dah kurangkan nisbah sedap, maka puan dah boleh duduk dengan Allah. Tapi masih panas duduk. Kan dah duduk dah lah. Cuma dia panah hubung lagi, tak begitu bertahan. Kalau mula-mula tu tak nak langsung kan. Sekarang masuk juga tapi tidaklah lesu. Bila duduk tak bertahan lama. Okey. Bila ditanya,
Apa punca seseorang itu dia tidak boleh bertahan lama duduk dengan Allah? Maka jawabnya ialah apa tu? Banyak lalai. Okey. Apa makna lalai? Apa makna lalai? Lalai ini mudah aja puan-puan nak tahu puan lalai atau puan tak lalai. Iaitu apabila puan-puan mengambil lebih daripada kadar munasabah perkara yang harus. Perkara yang harus puan buat, tapi puan mengambil lebih daripada keperluan. Maka lalai lah tu. Misalnya kita tanya pakar pengurusan masa, berapa lama kita perlu pegang telefon? Jadi pakar kata dalam sehari kita perlu pegang telefon ialah sekitar sejam ataupun 45 minit. Puan boleh je pegang 24 jam. Tapi bila puan telah menggunakan telefon lebih daripada kadar yang munasabah, iaitu sejam tadi, maka puan lalai. Puan jangan guna lalai tu maksudnya gelak tu lalai selalu. Ada ustaz terlalu rigid je. Dia kata kita tak boleh bermain, kena bermain tu lalai. Habis semua kita sahur kena jadi macam singa betina masam gitu je lah. Mati awal puan-puan. Maka oleh kerana itu kita perlu tanya apa kadar munasabah. Kita buat benda tadi. Misalnya kita bersembah. Ada kadar munasabah kita bersembah. Mungkin kita bersembah dengan orang dalam kadar 2 jam. Lepas tu kita separate 2 jam itu. Pagi setengah jam, yang tu setengah jam. Okeylah, bermaksud kita rasa kita ada masa sembah ialah 2 jam dengan makna 4 blok. 1 blok setengah jam. Jadi masa sarapan setengah jam. Masa makan tengah hari setengah jam. Minum petang setengah jam. Makan malam setengah jam. Jadi kita bersembah lah. Dalam setengah jam kita duduk makan dengan keluarga, apa khabar, tanya macam mana kerja hari ni, gelap-gelap. Lepas kita tengok bila dah blok masa setengah jam tu dah habis, okey lah, kita pergi lah. Jadi kalau puan nak tahu puan lalai atau tidak, melihat kepada bagaimana perkara harus itu diambil. Puan ambil macam mana? Kalau puan mengambil perkara harus itu lebih pada kadar munasabah atau kadar perlu, maka puan akan lalai. Bila puan lalai, duduk dengan Allah tak sedarlah puan. Allah ni kan puan-puan, dia tak suruh puan duduk dengan dia 24 jam. Tak ada pun, dia tak pernah minta. Dia hanya minta sikit. Sikit tu maksudnya para ulama mengatakan paling kurang dalam sehari ada 2 jam puan duduk dengan dia. Puan rasa berdoa ke melampau ke dia minta 2 jam daripada 24 jam? Saya rasa tak ada lah. Ayah sangat. Kalau puan semayang 10 minit kali semayang, jadi bermaksud semayang 5 waktu baru 50 minit. Ada lagi lebih kurang 70 minit. 70 minit itulah puan baca Quran sikit, agih, bangun semayang tahajud sikit. Jadi bila puan buat benda tu sebagai satu kewajipan, dia tak banyak pun. Puan, salah satu cara supaya kita tak boleh tidur bila sampai masa kita perlu buat sesuatu ialah berak. Mungkin puan dengar kasar ya, tapi saya ajar perut saya. Sebab perut, bila kita berak, dia kata tak dia tidur berak ni puan. Kecing kita boleh kecing lagi. Kecing dalam kain dengan tangan hati. Berak ni tak kena berak tangan hati. Jadi saya daripada kecil lagi, masa duduk di sekolah tahfiz, berak pukul 4 pagi. Pukul 4, saya mimpilah saya jadi sultan lantang. Saya kena pergi tandang saja. Dan bila dah berak tu, kita gosok gigi, basuh muka. Tak tidur dah lah. Tak tidur, dah halang-halang gosok gigi dah, kita mandi apa semua. 4:30 tu sudahlah urusan buang air, bersih diri, mandi dan sebagainya. Dan 4:30 tu kita pun buatlah semayang, kalau tolong isteri kat dapur sahabat, benda yang menjadikan okey je. Dah pun tengok saya ada sakit ke kau? Tak ada apa, saya okey je. Nampak pun tak ada ubat, 50 lebih lah. Jadi bermaksud tak ada masalah pun. Sebab doktor kata kena tidur 6 jam. Jadi nak bangun pukul 4 tu, kena tidur 6 jam, pukul 10 kena tidur.
10 dah tidur. Jadi bila kita tidur pukul 10, sebelum pukul 10 kita ada masa dia layan tetamu. Yang tetamu datang rumah kita maghrib, assalamualaikum, mari kita makan-makan. Lepas sembahyang isyak apa sekali dengan mereka tu dalam pukul 9 subuh. Aduh, pukul sembang je lah 45 minit. Sama-sama pukul 10. Saya kena tidur dah. Orang tua ni payah. Betul kan? Dan bila kita tua kan kita dah makan 4 lantak kau tu kan? Sama lah weh. Dia nak kata kita sombong, kita layak dah 45 minit tu. Kita sembang tu, bukan sombong pun. Tapi kita ada schedule yang kita kena ikut tu. Jadi kita masuk tidur pukul 10, kita bangun pukul 4, kita ada masa dengan Tuhan pagi pula boleh masuk awal-awal, masuk mi pandu apa benda, makan sarapan, kita sembang pula setengah jam tadi kan. Tak ada pun. Tak adalah bermaksud kita ada masa dengan manusia, kita pun ada masa dengan diri. Jadi sebab itu kata orang sufi, apabila kamu mengambil sesuatu yang harus itu lebih daripada kadar munasabah, maka kamu selalu not enjoy lah. Kan? Kita selalu not enjoy. Jadi bila kita not enjoy, puan, maka itu yang tak boleh duduk lama dengan Allah. Puan, kadang-kadang kita ni kan, kita beranggapan nak jaga hati orang itu sehingga orang tahu kita ni tak ada prinsip. Itu yang kita jadi tak baik orang lain ni. Bila bertemu dia dengan orang, kita leburkan kita punya prinsip. Bertemu dengan orang. Orang lain puan-puan, mereka lebih tegas. Mereka lebih, dan kita duduk badan, kita tahu puan-puan, kita tak kata kencang di rumah orang tanpa beritahu. Kita badan, kita ada masa, mana benda yang kita nak buat, dia mari, kita serba, balik tak reti ke? Mana boleh macam orang kampung, sana-sana, wah, orang kata, duduk sembang, mana ada gitu puan-puan. Kita fit sangat. Saya juga tak suka kalau orang mari rumah, nak sembang dengan perempuan. Sembang. Jadi bila dia nak mari sembang, habisnya saya janji dengan bini saya janji dengan anak saya tu. Habislah kan? Apa ganggu lah. Jadi oleh kerana itu, kita kena tegas. Masa kita duduk dengan manusia, kita duduk lah. Kita duduk, tak ada masalah. Tapi lepas kita duduk tu, kita pun tak malah. Saya juga bersembang dengan kawan-kawan kedai kopi pun kena balik lepas isyak tu. Tapi sebelum pukul 10.30 paling jauh saya kena balik. Jadi kalau saya lalu kedai kopi ada kawan, "Oi, Pro main duduk sini." Duduk kan? Wah, cukup ah. Ni dia duduk pukul 2 pagi. Mana ke mamak tu? Backrak ke kedai dia sebab dia minum teh on. Jadi bermaksud itu yang kita panggil dia lalai tu. Jangan puan ingat bila lalai tu tak boleh gelak, tak boleh je, tak kenapa tak boleh. Tapi biar ada kadar yang dinisbahkan, tak itu yang ditentukan. Jadi bila puan boleh mengurangkan nisbah lalai itu, maka puan pun bolehlah duduk dengan Allah lama sikit. Jadi akhir sekali bila puan dah boleh semua tu, mungkin puan akan kata, saya dah duduk dengan Allah, tapi tak faham baca Quran. Kan yang duduk tadi. Okey, apabila kita tak faham apa yang Allah sebut, dia akan berbalik kepada tidak apa itu? Tidak berkati buat dosa. Tidak berhenti. Berkati. Bukan berhenti. Berhenti berbuat dosa. Sebab pensyarah ni dia akan tengok dia tulis. Tengok dia cakap. Ini okey lah, ni tulisan saya ada pensyarah lagi teruk. Nak baca kita. Tidak berhenti. Tidak berhenti buat dosa. Nanti. Okey. Okey, dosa ni puan, dia ada banyak kategori lah, ya. Bila kita sebut dosa. Okey, puan. Dosa, ya. Paling kurang bila kita sebut konsep dosa, kita dapati agama kita sebut dosa itu dia ada pertama dia sebut al-zambu. Al-zambu. Yang satu lagi dia sebut al-ismu.
Ya, al-ithmu. Yang ketiga dia sebut zambu, al-ithmu, as-sayyi. Sayyi bukan syai. Sayyi. Al-zambu. Al-zambu ini kata asalnya diambil daripada perkataan ekor. Ekor, zambul, iaitu ekor. Yang kedua, al-ismu. Ismu tu ialah maksudnya seseorang itu maksudnya label. Di sini ekor, di sini label, dan di sana kecil. Label. L-A-B-E-L. Jadi zambu ni makna dia ekor. Apa makna ekor? Ekor ialah sesuatu yang dibuat, dia akan menghasilkan buruk lain selepas dia. Bila kita buat satu benda yang kita buat tu dia akan menatijahkan buruk yang lain. Kemudian buruk yang lain tu dibuat, dia akan menatijahkan buruk. Dia macam ekor lah, berekor. Berantai. Jadi itu nama bagi dosa. Dia sebut zambu. Yang kedua dia sebut ismu. Ismu tu maksudnya pelebalan negatif. Ya, pelebalan. Orang Kelantan panggil cop. Dia cop negatif bukan? Okey Puan, sebelum saya sebut yang ni, Puan kena ingat ya, dosa itu ada 3 komponen. Dan bila Puan nak taubat, Puan kena selesaikan ketiga-tiga komponen ni baru dikira taubat. Okey, pertama ialah aib. Yang kedua pelanggaran, yang ketiga kerosakan, damage ya. Jadi Puan, yang aib inilah duduk kat sini ni, label tu. Maksudnya bila kita buat dosa, kita akan dicop ataupun dilabel dengan label negatif. Dan kesan pelabelan itu kita malu pula kan. Sebab tu orang buat dosa dia sorok. Sebab dia akan mengaibkan dia. Aib lah. Ada elemen aib. Jadi sebab itu kalau Puan tak tahu benda yang Puan buat ni dia dosa ke tidak, Puan tanya hati Puan. Kalau orang tahu, aku bangga ke aku malu? Kalau malu maksudnya dosa lah tu. Tak perlulah cari ayat Quran. Puan kan bukan ustazah. Jadi bila jumpa ustaz tu hanya nak mengesahkan itu dosa ke tidak. Tapi jika Puan dah tak ada orang, maka Puan tanya aku nak buat ni. Kalau orang tahu malu kan. Kan macam orang curi pelampung kapal terbang tu kan. Puan tak boleh tengok. Saya selalu dia dekat mandi awam tu ada pakai pelampung Asia lah, emas gitu pun. Ada jual mana ke? Dia mesti dia curi bawa kerusi tu kan. Lepas tu dia nak cover bag dia survey. Dia beri kita tahu. Saya curi. So dia tak nak malu sikit, kita nampak dia kubur. Bapa panggil permanent marker foto ni. Malu kan tu. Kalau tak malu kan kita dibeli kedai 2 riyal apa benda cucu kita pakai. Betul kan? Tak malu pun. Ya, jadi Puan tengoklah, sebab setiap benda dosa ada padanya aib. Elemen satu lah. Yang kedua dia ada pelanggaran. Pelanggar perintah ke, pelanggar hak ke, tak kisahlah apa-apa. Pelanggar bukan langgar tu maksudnya langgar kereta tu. Pelanggaran hak, pelanggaran perintah. Ada tak pelanggaran di sana? Jadi kalau kita ada melanggar hak orang, maka dosa jugalah. Betul kan?
Yang ketiganya ada damage, ada kerosakan. Jadi sebab itu apabila ada 3 nama ni kan, maka pengampunan dosa pun ada, dia tak jadi 3, dia jadi 2. Dosa ni bila diampun tu dia jadi 2. Satu ghafara, satu lagi afa. Afallahu amma salaf. Afara. Ghafara. Ghafara. Ghafara yang kita sebut istighfar tu. Yang inna kana ghafara. Innahu kana ghafara. Kanu ghafara. Afa. Apa? Ghafara ni maksudnya Ghafara. istighfar. Itulah. Istighfar tu maksudnya memohon ghafar. Ghafar tu maksudnya Kebaikan. cover. Kebaikan. Ha? Ghafara tu kebaikan ke? Bukan cover. Cover. Cover ni tutup. Oh. Kan, macam saya ni air kan perlu uji ni. Tutuplah pakai kain tebal. Kita pakailah kain Georgette tu, apa hudung. Lepas tu saya pula hitam. Saya pakailah biru. Nampaklah comel sikit. Kalau pakai merah kan. Jadi kalau pakai merah, darah tu kan. Dah dari tak merah pula macam tokca, macam samil. Jadi tu kan bagi dia ghafar, cover. Cover kan? Jadi cover ni dia merujuk kepada air, betul tak? Maka sebab itu setiap kali kita berdosa, kita minta Allah cover. Jangan bagi orang nak. Air lah. Hilang credibility, hilanglah bila kita buat dosa tu. Jadi Allah pun sebut dalam Quran, dia suka cover orang. Dia cover lah. Dia cover. Tapi cover itu bukan bermaksud settle. Kan cover tu bukan bermaksud selesai. Dia hanya sekadar kita cover dulu, nanti prosesnya kita buat kemudian. Bukan bermaksud sudah apa ni, tak sudah hari ni. Sudah lagi. Kan itu yang pertama. Jadi sebab itu bila kita berdosa, kita biasanya akan selesaikan yang aib dulu. Maka minta cover. Jadi sebab itu Allah marah sangat bila orang buat dosa, lepas tu dia tunjuk kat orang. Sebab kau tak respect aku cover dosa kau. Kau tak respect pun. Fun, kita semua kan, yalah, penuh lalu zaman nakal lah. Jadi selagi mana kita hormati Allah cover kepribadian kita, maka kita jangan duk cerita. Dia jangan cerita. Baik bagi kita buka. Cuba bayangkan Allah yang Rahman Sri SM Salih itu dia bergurau je lah. Cuba kalaulah lagu dia aku nak kahwin tu betul, mesti terkilan isteri dia. Orang tengah kan aku nak kahwin. Mula-mula bercerita dengan si Rijal. Aku di Kuala Lumpur, dia di Johor, tak jadi. Dia bercerita pula dengan si Nina. Amoy Melaka lah, tak jadi juga. Bermaksud nak sampai ke bini dia Puan Sri sekarang ni sebelah. Dia bergurau okey lah kalau betul. Mesti isteri dia setiap kali tak setiap kali balik lewat jumpa mana Rijal kau Amoy. Mesti dia akan tanya. Sebenarnya kita cerita belakang. Kita jangan cerita nakal kita. Bila kita kahwin dengan seseorang, kita dah mungkin janda ke apa kita buat dengar lagu Rory Maratika. Kan? Engkau bukanlah yang pertama dalam hidup. Tapi jangan ditanya dengan siapa aku bercinta sebenarnya. Betul tak? Sudah. Tanya apa ya? Sebab bila kamu tanya, kamu tak memberi satu benda baik pun. Mewujudkan prajudis, mewujudkan apa cerita. Apa cerita? Sudah. Mula sekarang gohek ke depan lah. Yang belakang tu sudah Allah kan cover dah. Dah tutup lah. Tapi tutup itu bukan bermaksud selesai. Tak selesai lagi. Cuma tutup. Jadi kita kena usahalah untuk selesaikan dah ditutup tu. Jadi sebab itu Puan, bila dosa kita tak pernah selesai, cuma ditutup, maka
Dosa itu akan bertumpuk-tumpuk. Dia bertambah, maka seperti mana kaedah Zambul tadi lah, ekor tu lah. Dia memberi impak negatif kat kita. Dia memberi impak negatif. Misal contoh dia, seorang lelaki yang sudah tidak tertarik dengan isteri, bukan sebab isterinya tua. Bukan sebab isterinya tua, bukan. Sebab dia tengok orang lain. Cuma dia cover lah. Sebab orang ni, lelaki ni, kalau dia tak pernah tengok orang lain, dia akan tertarik lah dengan bini dia. Kalau dia kata, Allah bini aku blue hippo, kita blue hippo jantan, bukannya kecil juga, besar juga kita pun. Jadi okey lah, sama besar. Jadi bila dia dah tu, mesti dia teori dia kata begitu. Teori dia kata begitu. Soal mampu tak mampu itu cerita lain, tapi tak tertarik dengan bini. Saya ada orang lain. Sama ada dia buat hubungan atau sekadar tengok, tapi saya ada orang lain. Sebab Allah dah beri nikmat tu, iaitu kita tertarik dengan pasangan kita, dia dah beri. Dan Allah kata, aku tak akan tarik nikmat itu selagi engkau tidak buat onar. Tiba-tiba kau tak tertarik dah dengan kau ada onar. Cuma tak kena cukup lagi lah. Sebab kau faham. Puan, saya collect duit puan bagikan, saya bagi kat anak perempuan. Saya tak boleh bercakap puan, saya tak boleh tengok mata puan kalau saya gitu puan. Sampai hari ni saya boleh tengok mata puan, saya bercakap, saya tak buat lagi. Cuma saya solat. Dan kalau saya solat, satu tak berbaloi saya nak masuk neraka sebab saya pun ada duit. Kan? Puan bagi RM1,000, gaji saya RM11,000. Saya ambil RM1,000 tu, pergi masuk neraka. Macam kan? Awak tidak akan bagi kat saya sampai RM1,000,000 sebab ada untung masuk neraka pun. Jadi untuk mengelak saya tertipu dengan tu, maka saya tak akan ambil banyak. Kalau nak bagi pun bagilah sikit-sikit, cukup-cukup. Kerana saya masih waras untuk tidak mahu masuk neraka pada dosa yang tak berbaloi. Tak berbaloi saya nak ambil itu. Tapi kalau puan bagi RM1,000,000 mungkin berbaloi. Jadi oleh kerana itu jangan bagi RM1,000,000. Beri kerak tapi sikit. Kerak. Jadi itu cara nak suruh ustaz jadi baik. Tak ambil, saya tak ambil. Betul. Cuma ada seorang datuk tu, dia nak bagi kat saya setahun. Dia kata, payahlah ustaz nak bagi kat ustaz RM8,000 setahun. Saya bagilah ustaz RM200,000 atau RM300,000, ustaz urus ustaz mahal. Sebab saya yang bunuh. Dia cuba bagilah RM5,000. Ya, sebab duit tu hantu raja kan. Kawan hantu raja kita pun jadi bila kita ambil sikit-sikit tu, satu tak bunuh saya dengan Tuhan. Sebab tak cukup duit, saya semaya ajak. Betul kan? Tak bunuh dengan Tuhan. Jadi kita buat baik, kita tak nak dengan buat baik kita jadi bunuh. Buat apa? Jadi kita tahu punca jadi bunuh tu di situ. Maka kita jangan pergi lagi situ tu. Kita ambil. Jadi setakat tu tak tahu tak. Saya kata buat mestilah anda mikir macam gitu. Jadi siapa pun dia merujuk kepada bagaimana kamu handle dosa tu. Kamu nak handle. Sebab kebarangkalian kita berdosa semua kan, tak ada pengecualian. Saya pun ada kebarangkalian, puan pun ada kebarangkalian. Jadi bila kita belajar tasawuf tu kita tahu di titik sana kita tak boleh kawal. Maka jangan pergilah kat titik tu. Tak pergilah. Contohnya sekarang saya tak malu, tak takut dengan puan sebab puan semuanya pakai minyak angin. Dalam bukanlah kata puan teruk sangat. Maksudnya dalam beg puan tu mesti ada minyak cakapok ke, minyak jungi ataupun balsam harimau. Ya. Maksudnya, maka sebab itu walaupun saya dah 20 tahun mengajar muslimat, saya tak ada skandal. Sebab tapi cuba saya mengajar. Sudah Puteri UMNO ke, Puteri PKR ke, tak berhenti saya. Takutlah sebab saya tak pergilah. Tapi dengan puan ni saya tak takut macam ustaz lain dia warung kan.
Saya tak takut sebab saya tidak tergoda. Jadi macam tu ada kawan je lah. Kan kita berkawan, bukanlah nak kita buat, maksudnya kita berkawan, kita bergurau. Okey lah. Jadi dia ada tempat yang tak terkawan tu, macam kan pergi situ. Macam kan pergi lah. Bila kau pergi tu, masalah kau datang. Mengundang tadi. Jadi sekarang sebab itu apabila bercakap pasal dosa tu kan, kita kena tahu teori dosa tu menyebabkan kita ada peluang buat dosa pun kita tak akan buat. Kenapa? Kerana awal-awal lagi kita menjarah. Jadi bila kita menjarah dengan dosa tu, tak ada dah keperluan nak buat. Lepas tu yang kedua, kita telah bina imunisasi sehingga kita tidak terdesak kena buat dosa tu. Kalau kau nak pergi lawan apa aku cincin. Jangan buat. Sudah. Dan saya tanam kepada saya dengan perempuan ni dua benda. Saya paku dengan paku nak jadi langsui jadi orang. Bukan paku payung, tapi sudah cabut 7 inci kita tanam. Pertama sekali, kau sentuh perempuan, kau bayar. Sekarang tu bukan pandai. Kau sentuh, kau bayar. Tapi saya tahu saya tak ada duit nak bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan banyak masalah. Yang ada kat rumah dah cukup dah masalah kan. Tak lagi. Hadis sahih Ramli punya hadis lah. Sikit kasih banyak minta. Bukan nak hina puan. Bila kita tanam benda tu, jadi kita berinteraksi dengan perempuan tu, berkawan, sekarang habis lah. Kita berkawan, tak ada masalah pun. Kita berkawan baik, apa benda. Tapi kita takkan beyond. Jangan pergi sampai ke sana. Bila pergi ke sana tu, kamu terjebak. Ya, kawan-kawan saya yang beyond pergi tu kan. Saya tengok 5 bulan dia happy. Benda tu jalan. Parking pun orang parking masuk petok, dia parking tengok-tengok petok aja dia. Masih ada betul sekali. Jadi kalau kita dah ada kat rumah yang ada cukup lah kan. Sebabnya keperluan dah ada, kita pun makin kurang keinginan dan sebagainya. Jadi bermaksudnya buat dosa itu dia ada implikasi. Dia ada implikasi. Jadi bila kita tak teringat kepada implikasi dosa tu, yang kita buat dosa tu, sebab memang perangai Tuhan suka cover kan. Jadi kita ingat dia cover. Ya betul dia cover, tapi dia tak kata beres. Kan misalnya disebut siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kan, man shoma ramadhana iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Maksudnya orang tu puasa, orang tu sembahyang tarawih dan sebagainya, maka Allah cover dosa dia. Tapi bukan bermaksud dia selesai. Allah sogoklah dosa dia tu. Jadi bila kita dah tahu kes ni dah disogok, maka marilah kita duduk dengan Allah, selesaikan. Akan kena selesaikan. Jadi apabila kita nak selesaikan dosa kita, kau kena ingat dua perkara puan. Bila kita dah buat dosa, dan dosa yang kita buat tadi tu, ianya memenuhi, tidak ada prima facie untuk ditolak. Yang dosa-dosa yang tidak memenuhi syarat ini mungkin boleh digugurkan. Tapi yang ada 3 ni dia payah nak gugur. Pertama, kita buat setelah kita tahu. Kita tahu benda tu tak boleh buat. Dia buat juga. Kalau macam puan-puan dulu kan, tua ni bawa pakai tudung sebab budak dulu ngaji sekolah Inggeris. Tu okey. Tak tahu tua ni bawa, dia pakai tudung dia. Okeylah. Cuba puan bayangkan saya berzina. Mana sepuan maaf? Tak maaf dah saya. Sebab ustaz tahu tok guru. Dia tak sama puan dengan orang yang tak tahu tu dia berzina. Tak sama. Perbuatannya sama, tapi nak runding, maafkan tu hapus kira tu dia tak semudah orang tak tahu dengan orang tahu. Satulah tahu. Jadi selamatlah kuat sebab muda-muda dulu tak tahu kan.
tak mengaji sekolah tu Fatimah, Maxwell, apa-apa benda, ikutlah. Yang kedua, tidak ada apa-apa dorongan yang mendesak kita untuk buat. Dia panggil buat saja-saja. Kalau misalnya orang tu mencuri kerana lapar, dosa tu mudah je dia ampun. Sebab ada situasi yang mendesak dia tadi. Tapi ni tak ada apa-apa. Kecil manis, darah tinggi, kan senampai pun tak hidup tapi berzina. Kan? Tak make sense kan? Tua lah. Tak larat dah dengan bini. Tapi berzina juga. Rasa mudah lah Tuhan nak maaf. So, tak ada. Kalau orang muda dia berzina tu, ada gilanya, ambil kipik, ada munasabah lah. Yang ni tak ada munasabah. Payah juga nak ampun tu. Yang ketiga, memang nak lawan Tuhan. Nak lawan Allah. Allah kata kamu kena semayang. Dia kata semayang. Oh ni payah memang maaf tu. Tapi kenapa tak semayang? Malas. Dia cuma lebih mudah sebab dia tak lawan Tuhan. Cuma dia malas. Itu okey. Jadi sebab itu puan jangan ingat Allah mengampunkan semua dosa tu. Puan kata seronok kita buat dosa Allah ampun. Mana ada begitu? Kena ada. Membuat dosa tu ada. Kalau dosa yang kamu buat tidak ada 3 elemen tersebut, maka possibility dimaafkan ada lah. Possibility-nya. Satu kerana kita jahil, betul kan? Yang kedua mungkin kerana hawa nafsu, kita muda dulu tak faham, tak apa. Tu okey, betul lah tu. Kena malas. Yang ketiga, tak terdetik pun nak lawan Allah. Masa tu buat dosa dulu, rasa salah gitu. Okeylah, maaf lah. Jadi sebab itu tak sama ustaz buat dosa dengan orang jahil buat dosa. Tak sama. Kalau saya berzina, puan akan tanya, kenapa ustaz berzina? Dengan khabar cimani teruk benar. Lepas tu kan ada binti, kenapa tak menikah? Kan, saya nak jawab apa? Saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab, saya nak apa? Tapi kalau bapa berzina, betok anak dara orang daripada musim durian sampai musim duru, kan ada lagu Indonesia. Kawin dari musim durian sampai tak ada orang minum. Bengon juga air dah naik sampai ke kepala. Ada nasabah dimaafkan. Dia ni nak maaf. Jadi dosa tu kau jangan bagi gol laki ke apa benda, jangan rasa wow Tuhan ampun semua dosa. Nanti dulu duduk. Tengok, kalau tak ada tu alhamdulillah. Bila Allah SWT puan dah sabit buat dosa tu, sama ada dimaaf atau tidak maaf, implikasi tetap ada. Tak pernah dinafikan. Maksudnya sama ada puan buat dosa itu ataupun kita buat dosa itu, dimaafkan ataupun tidak dimaafkan, asalkan sabit buat, implikasinya akan berlaku dan kena pikul lah. Kena pikul. Misalnya saya pernah sentuh perempuan, saya pernah cium perempuan, kan? Yang tak betul kan? Orang tak tahu. Tapi implikasi ada. Anak saya mungkin berzina. Ya, dia kan pergilah. Kita jangan ingat bila kita buat dosa tu kita bertaubat. Kita yang habisnya akhirat. No. Yang kat dunia ni, ya, dia kena. Kan? Menja'a bil hasanati, innallaha sebut dalam Quran, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, mungkin kita terlepaslah dekat akhirat dan kita, tapi kesan buruk daripada dosa itu kita kena tanggung, kan. Misalnya kita dulu muda langkah, kita sakitkan hati mak kita pun dah tergurih, mati dengan bawa sakit hati dengan kita. Lepas tu bila kita tua, kita pun taubat. Jadi muslimat dah pula. Betul kan? Jadi puan ingat selesai tak? Tak selesai. Puan kena rasa lah anak puan buat kat puan pula. Jadi puan rasa itu bukan bermaksud puan akan masuk neraka, tapi itu kesan dari dosa dulu. Taubat-taubat dah, tapi kesan kena tanggung puan.
Dosa satu hal lain. Yang kita dia ampun tu, dia ampunkan kita daripada masuk neraka tu. Yang ni dia tak batalkan. Sebab kaedah kat sini tetap pakai. Kesan di dunia masih ada. Kesan implikasi dunia tetap berlaku. Maka tu yang diminta kita sabar, kita muhasabah. Kadang-kadang anak kita menekik kita dan sebagainya, kita jangan kata, kau ni anak deraka, tak ingat kau ibu ni muslimah orang. Tujuan kita tak tahu, kita terkemuk, kita begitu, kita tahu. Jadi kita pun sahabat. Jadi sabar itu dah menjadikan kita rasa berdosa, rasa apa, dan kita terima lah. Dan alhamdulillah, bila dah terima di dunia, akhirat tak ada lah. Sebab dalam agama kita, dosa itu akan dibalaskan. Jadi lebih baik kita accept di dunia lah, kita terima. Kalau puan tak accept, puan akan menyebabkan anak puan akan terima pula. Jadi akan berlakulah rantaian implikasi itu. Rantaian. Jadi kalau puan tak sayang anak, tak sayang ke cucu, puan, aku tak redha. Kenapa tak redha tu maksudnya rantaian itu akan berlaku lah. Dia akan berlaku begitu. Kena redha. Bila kita redha, dia tolak dosa tadi di dunia. Maksudnya kes ni dah selesai. Jadi sebab itu orang mukmin ni bila dia tua banyak masalah. Sebab masa kita muda dulu pun kita bermasalah juga. Tua-tua ni baru nampak kurang bermasalah. Jadi masalah tadilah cucu kau, anak kau. Jadi dengan sebab ada masalah tu, puan pun bangun malam. Bila puan bangun malam, duduklah dengan dia. Cuma dia tak bagi masalah. Puan tak bangun sampai mati lah. Jadi lebih baik bagi masalah tu. Tapi masalah itu kalau puan berumur, dia tak kira untuk menolak musibah tu. Dia forward ke depan. Puan nanya lah masalah berlaku, akhirat kena bunuh. Jadi untuk menjadikan kita tak kena dua kali, accept je. Dan kita kenal balik. Mungkin ini hak aku dulu. Kapan mana ada orang baik dari kecil sampai tua puan. Muncul baik tua ni. Okey kan? Jadi maksudnya terima lah. Terima. Apa itu maksudnya delete? Dihapuslah. Kan? Padam. Ain fa alif. Apa? Orang Melayu sebut ampun. Maaf, ampun. Yang ghafar tu dia tak habis, dia cover je. Lepas dia cover tu dia suruh kita selesai lah. Bila kita dah selesai dia pun didik lah. Jadi maksudnya dosa itu tidak akan diungkit lagi di akhirat. Tapi dengan syarat implikasi dosa tu kita dah fikir lah. Macam kita tengok anak kita lah puan ya. Anak kita sekolah di sekolah yang sama, makan makanan yang sama dengan orang yang anak dia jahat. Kita pun kalau ditanya petua formula apa didik anak, tak ada. Tapi yang kita tahu ni kita tak bagi makanan haram. Ya, anak kita tu makan benda yang halal. Jadi anak kita tu dia tak nakal. Tapi ada orang yang jadi pegawai awam, rasuah orang, pau itu. Anak dia sekolah sama dengan anak kita, tapi kenapa anak dia jadi nakal? Anak dia jadi jahat. Kita pun ingat. Dulu saya dulu ingat tak nak hantar anak saya ke sekolah menengah. Tapi oleh kerana saya yang mengubah kurikulum agama di sekolah menengah, isteri saya pula mengajar. Kata takkanlah saya tak nak hantar anak saya di tempat yang saya ubah. Maksudnya saya teruklah ubah orang. Anak saya tak. Jadi anak saya belajar di sekolah harian sama, cuma kelas agama lah. Duduk dengan Cina India, tapi tak jahat pun. Tak ada domo-domo tidak kata bagus-bagus. Cuma ingat, jangan ambil duit orang, bawa balik yang halal kat rumah, komunikasi. Benda-benda yang kita tak buat jahat tu. Duduk sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Jadi sebab itu Allah tadi dia cakap kat kita, membuat satu dosa, kamu kena tanggung kesan itu. Kamu kena tanggung kesan. Contoh yang lain ya. Kita tengok penguat kuasa, tak kira lah JPJ ke polis. Ada polis yang anak-anaknya baik. Tapi kita tengok hidup dia juga baik. Sudah.
Ada polis yang hidup mewah, tapi anak dia masih keluar pintu depan, bini keluar pintu belakang. Kan? Tapi kita tengok kerana dia tadilah dia buat balik yang haram, dia jadi kita tak boleh salahkan polis, individu tu lah. Sebab ada je individu anak polis yang berjaya, yang ada je. Sama juga cikgu, ada je cikgu. Ada di kementerian dengan perempuan tak nak naik pangkat asalkan jangan tinggal jawatan. Tak boleh sebutlah banyak-banyak sebab rekod tu. Tengok-tengok rumah dia besar pada rumah pengetua. Dia adalah kerani grade 29. Ada benda tak kena lah tu. Lepas tu tengok anak dia pula sadar dah. Ya Allah dah tak ada benda lah tu. Ada orang yang jadi saya percayalah kepada implikasi dosa tu. Jadi sebab itu kita nak buat dosa tu. Ialah kita rasa macam dia tak sudah dengan astagfirullahalazim. Astagfirullah. Dia tak sudah kat situ. Yang itu sekadar cover, lepas tu mau kena selesai. Jadi nak selesai tu yang letihnya apa-apa. Sebab masa kita nak selesaikan kesan buruk dosa, masa tu kita dah tua. Kita dah tak lagak, tapi kita terpaksa ikut kesan dosa kita dan sebagainya. Boleh tuan? Itu bicara pagi ni, nampak perempuan dah faham. Saya itu maksudnya keji. Keji. Alif lam sin ya hamzah. Saya. Sin bukan syin. Kalau syin dia jadi sesuatu, syai. Sin. Dan biasanya saya itu dosa yang berkaitan manusia. Okey, puan sekali itu kita pun tak boleh sarapan lagi. Assalamualaikum. Aku